Alam semula jadi merupakan komponen yang sering diabaikan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ramai yang tidak sedar bahawa kesihatan manusia berkait rapat dengan keadaan biodiversiti dan perubahan iklim. Perkara ini amat membimbangkan dan memberi kesan serius kepada kesihatan manusia dan dijangkakan akan menjadi lebih buruk pada masa hadapan. Peningkatan suhu dunia juga telah mengakibatkan peningkatan penyakit berjangkit seperti denggi sebanyak 2 kali ganda bagi setiap dekad sejak 1990. Sejak 40 tahun yang lalu, kita telah mengalami perkadaran penyakit zoonosis yang membimbangkan seperti Nipah, MERS dan COVID-19. Tambahan itu, kepelbagaian biodiversiti di Malaysia yang berada di kedudukan tangga ke-12 menjadikan kita antara kawasan yang mempunyai risiko tinggi bagi kemunculan penyakit zoonotik pada masa akan datang. Dengan mengeksploitasi sumber alam semula jadi secara tidak mampan, tamadun manusia telah berkembang maju tetapi kini berdepan dengan risiko kesan kesihatan yang serius berikutan kemerosotan sistem sokongan alam semula jadi. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan kepupusan hidupan liar dan kehilangan khazanah negara. Kesihatan planet adalah kesaling bergantungan antara kesihatan manusia, haiwan dan alam sekitar dalam usaha mengekalkan kesejahteraan sejagat. Bagaimana pendekatan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi dapat membantu mencapai kesihatan planet yang lestari? Kesihatan planet, kesihatan kita. Marilah merakyatkan sains, menginsankan teknologi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para penonton yang dihormati sekalian. Anda sedang bersama dengan saya, Jay Suman, selaku moderator pada hari ini dari Young Scientist Network Academy Science Malaysia, YSN ASM. Tuan dan puan para penonton sekalian, anda sedang menonton webinar Kesihatan Planet Bersempena Minggu Sains Negara Keluarga Malaysia MSNKM tahun 2022. Dan pada bulan ini kita membawa tema bulan April iaitu kesihatan planet. Jadi tuan dan puan sekalian, kesihatan planet merujuk kepada kesaling bergantungan antara kesihatan manusia, haiwan dan alam sekitar. Tiga komponen ini dalam usaha mengekalkan kesejahteraan sejagat. Dan menerusi bidang fokus ini, ASM Academic Science Malaysia dan MSN Minggu Sains Negara 2022 ingin mewujudkan kesedaran kepada setiap individu bagi memberi tumpuan dan melakukan usaha pemeliharaan bumi termasuk ekosistem, biodiversity, kesihatan dan perubahan iklim, climate change, berpaksikan pada sains, teknologi, inovasi dan ekonomi. In short, singkatan kita panggil STIE. Tuan dan puan para penonton sekalian, ke belakang ini negara kita ditimpa dengan pelbagai musibah. Satu demi satu musibah dan cabaran melanda kepada negara kita seperti banjir, COVID-19 dan pelbagai lagi musibah yang tidak berhenti. Maka kita pun perlu berfikir sejenak, tuan dan puan para penonton sekalian. Apakah kita terlalu lalai terhadap alam persekitaran kita? Apakah kita terlalu pentingkan diri kita sendiri sehingga kita mengabaikan kesihatan planet? Oleh itu, tuan dan puan, hari ini kita membawa tajuk webinar hari ini iaitu kesihatan planet berpaksikan STIE, dan kita mempunyai dua
panel yang luar biasa pada hari ini yang telah pun diperkenalkan oleh pengacara majlis kita. Ya, panel pertama kita yang berbahagia Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail. Apa khabar Datuk? Datuk Asma? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan panel kedua kita adalah Tan Sri Dr. Jamila Mahmud. Tan Sri, apa khabar Tan Sri? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Baik, kita berbangga dan berbesar hati kita mempunyai dua barisan panel hari ini untuk membincangkan topik pada hari ini. Tuan dan puan, kita akan mulakan dengan panel pertama kita, tuan dan puan, yang berbahagia Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail yang merupakan Presiden Akademi Sains Malaysia. Beliau juga merupakan pembentang draft akhir Pelan Tindakan Planet ke Majlis Sains Negara, tuan dan puan. Maka Datuk, mungkin Datuk boleh kongsi dengan kita ya pada hari ini dari sudut pandangan ekosistem STIE, tadbir urus STI. Maka apakah yang menarik minat ASM untuk meneliti konsep kesihatan planet dan kepentingannya kepada negara dan masyarakat? Dipersilakan Datuk Asma. Terima kasih banyak Dr. J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang mengikuti webinar pada pagi ini dan juga salam hormat saya kepada Tan Sri Jamilah, rakan panelis pada pagi ini. Tentang soalan yang Dr. J utarakan tadi, sebagai Badan Pemikir Sains Teknologi Inovasi ataupun STI negara, ASM sentiasa berhasrat untuk mengemukakan idea baru hasil daripada kajian strategik kami tentang bagaimana kita dapat menggunakan STI untuk memajukan ekonomi, kesejahteraan rakyat, kemampanan alam sekitar dan penjanaan sumber pertumbuhan baru. Sebenarnya COVID-19 ni telah banyak memberi tunjuk ajar pada kita semua. Kita tak boleh nafikan ya yang COVID-19 berlaku kerana kita tidak jaga dan tidak peka kepada pentingnya kesaling hubungan kesihatan manusia dengan haiwan dan alam sekitar. Dan perubahan iklim yang ekstrim dan kekerapan bencana alam seperti mana Dr. J katakan tadi memberikan impak kepada keselamatan makanan, kelangsungan hidup dan sebagainya. Dan semuanya berlaku akibat kecuaian kita untuk menjaga kesihatan planet. Jadi laporan jurnal Lancet pada tahun 2021 sudah pun memberi amaran tentang kesan serius perubahan iklim yang amat membimbangkan terhadap kesihatan manusia dan ianya dijangkakan akan menjadi lebih buruk pada masa hadapan. Jadi dalam 6 bulan pertama tahun 2020 sahaja, seramai 51.6 juta manusia di dunia telah pun terkesan dengan 84 bencana seperti banjir, kemarau, ribut di negara-negara yang sedang bergelut dengan pandemik COVID-19. Jadi sejak kebelakangan ini kita di Malaysia juga telah mengalami perubahan cuaca yang ekstrim, sama ada terlalu panas ataupun hujan yang lebat. Dalam masa 3 bulan kebelakangan ini, negara telah mengalami banjir besar di kawasan tengah Semenanjung, di Pantai Timur, di Lembah Kelang, dan ini telah mengakibatkan kerugian besar pada kerajaan dan juga pada rakyat. Jadi melihat keadaan dunia sekarang, teringat saya pada ayat, apa yang kita ukur, kita hargai. Dan apa yang kita hargai, kita uruskan. What we measure, we value. And what we value, we manage. Jadi sejak kebelakangan ini, kebanyakan kajian ASM seperti Science Outlook 2020, biodiversity kepersisian ataupun precision biodiversity, zoonosis, perubahan iklim, blue economy dan sebagainya, kesemuanya menekankan aspek kesihatan planet yang perlu kita hargai demi kesejahteraan bersama. Jadi berdasarkan kajian ASM dalam Science Outlook 2020, dianggarkan purata kos kerosakan tahunan akibat banjir pada awal 2000 di negara ini adalah di sekitar RM915 juta. Sepanjang 24 tahun Dr. J, daripada 1995 hingga 2019, kos kumulatif kerosakan akibat bencana alam di negara kita ni sudah mencecah RM7.8 bilion. Jadi mampukah negara untuk terus menanggung kos kerosakan sebegini tahun demi tahun tanpa melakukan apa-apa? Jadi sebagai negara yang turut terkesan dengan impak daripada ketidakseimbangan antara kesihatan manusia, haiwan dan alam sekitar, ASM berpandangan adalah tepat pada masanya untuk ASM sekarang ini menengahkan
konsep kesihatan planet yang perlu dilaksanakan segera, patutnya dilaksanakan kemarin, perlu dilaksanakan segera agar negara dapat menangani isu yang terlibat dengan lebih berkesan dan dapat bersiap siaga untuk masa depan. Setakat ini dulu. Terima kasih Datuk Asma. Ya, tuan dan puan para penonton sekalian, ya, COVID-19 banyak memberi tunjuk ajar kepada kita dari segi kesaling kebergantungan ya antara alam sekitar kita, haiwan dan manusia. Dan satu ayat yang membuat saya agak tertarik ya Datuk menyatakan juga, apa yang kita ukur, kita hargai. Apa yang kita hargai, kita uruskan. Jadi tuan dan puan ya, kita lihat dia ke belakang ini 20 tahun ke belakang ini, Malaysia, negara kita disebabkan bencana semuanya telah mengalami kerugian kos kerosakan sebanyak 7.8 bilion. Jadi tuan dan puan ya, ini kita satu iktibar yang kita akan ambil dan kita akan teruskan perbincangan kita kepada panel kedua kita, iaitu yang berbahagia Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud yang juga merupakan pengarah Sunway Center for Planetary Health. Jadi Tan Sri Dr. Jamilah akan berkongsikan dari sudut pandangan kesihatan awam dan juga kesihatan planet kita. Jadi soalannya kepada Tan Sri, bolehkah Tan Sri Dr. terangkan akan kepentingan kesihatan planet bagi Malaysia terutamanya dalam menenangi isu-isu berkaitan kesihatan awam ya, seperti bencana, penyakit zoonotik. Silakan Tan Sri Dr. Jamilah. Terima kasih Dr. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua. Dan saya hormati speaker kita pertama, Profesor Emerita Dr. Asma. Saya sangat satu daripada fan dia yang paling besar ya. Jadi tadi Dr. Nagu dan Dr. Asma telah berpanjang lebar menceritakan tentang COVID dan kesan COVID akibat pencemaran ataupun kerosakan alam sekitar kita yang kita hadapi. Jadi saya nak balik ke basic ya. Kalau kita lihat dari segi kesihatan, bila saya sebut kesihatan, banyak mungkin menggambarkan kesihatan itu adalah satu medical care complex. Maknanya hospital, doktor, jururawat, kesihatan yang melibatkan ubat-ubatan dan juga pemakanan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kesihatan ataupun determinan apa yang punca kesihatan adalah 20% saja dalam medical care complex ini. Maknanya yang kita lihat sebagai apa yang mungkin Kementerian Kesihatan buatlah ya. Tapi 80% daripada punca atau determinant of kesihatan adalah faktor-faktor alam sekitar, environment dan juga sosial dan juga tabiat manusia. Jadi kalau kita nak menangani masalah kesihatan, kita perlu melihatnya daripada segi yang dari sudut yang lebih lebar yang merangkumi alam sekitar, faktor-faktor sosial dan juga tabiat dan behavior ya rakyat atau manusia sendiri. Tadi Dr. Nagu ada sebut tentang bagaimana kita sekarang hidup di dalam yang kita katakan anthropogenic, era anthropogenic, bermakna kesan manusia yang mempunyai kesan yang paling penting di dalam kehidupan di dalam dunia ini sekarang. Jadi manusia yang menyebabkan atau menjadi penyebab banyak kerosakan di dalam planet kita sekarang. Kalau kita lihat dari segi jumlah kita di dunia, manusia hanya adalah merupakan 0.01% dari semua makhluk yang haiwan, serangga dan sebagainya, tetapi kita menyebabkan 83% dari semua mamalia luar pupus dan 50% daripada tumbuhan. Jadi inilah kesan antropogenik yang sangat dahsyat ya yang telah berlaku. Jadi oleh kerana kemusnahan inilah menjadikan penyakit-penyakit yang kita kata zoonotik, iaitu berasal daripada haiwan yang seperti COVID-19, dan sebenarnya 75% dari semua pandemik yang berlaku di dunia sekarang adalah oleh sebab penyakit yang menular secara zoonotik.
di mana habitat atau tempat yang haiwan hidup telah dimusnahkan. Jadi virus yang haiwan tu membawa mungkin tidak membahayakan dirinya sendiri, boleh ditransmisi kepada haiwan yang lain dan ke manusia. Jadi itulah satu daripada masalah kesihatan. Tapi kita ada juga banyak masalah kesihatan lain. Kemisalan, baru ni ada kajian menunjukkan bahawa 80% di dalam 80% yang dikaji manusia, sampelnya ada menunjukkan mikroplastik, bukan sahaja di dalam darah tetapi di dalam najis bayi yang dilahirkan. Bermakna mikroplastik itu sudah berleluasan dan dimakan oleh kita di dalam ikan dan sebagainya, dan ia boleh juga merentasi placenta barrier, ya, mana jadi ia boleh transmit kepada bayi yang belum dilahir, dan bila dilahir mikroplastik itu juga dikeluarkan di dalam najis. Ini sangat berbahaya kerana kita tahu mikroplastik itu ada efeknya ke atas pengoksigenan darah dan boleh menyebabkan kanser. Jadi ini adalah lagi satu kesan daripada planetary health, ya. Jadi yang satu lagi yang saya nak ceritakan ialah manusia sekarang memakan lebih daging daripada biasa. Bila mula-mula kita sebenarnya tabiat makan banyak sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi sekarang dah makan haiwan. Dan haiwan ini banyak diberi makanan bersama dengan antibiotik dan sebagainya. Dan satu penyakit yang kita jangka akan menjadi penyakit yang paling dahsyat ialah penyakit di mana kita tidak langsung boleh sensitif kepada antibiotik, maknanya antibiotic resistance, dan ini akan menyebabkan dianggarkan dalam 10 juta orang akan meninggal dunia akibat antimicrobial resistance pada 2050. Jadi ini dari segi kesihatan. Kita juga lihat dan kita dah dengar tadi tentang bencana. Kita selalu kata bencana alam ini natural disaster. Sebenarnya tidak ada bencana alam yang natural. Semua bencana alam itu melibatkan dua perkara. Satu adalah risiko hazard, maknanya hujan atau sebagainya adalah hazard cyclone. Tapi yang paling penting ialah kita punya vulnerability. Bermakna vulnerability itu kalau kita lebih rentan, jadi kita akan terkesan dengan impact hazard itu. Jadi bermakna kalau kita tidak membina rumah di kawasan yang berisiko tinggi, membina rumah di tempat air bertakung, dari segi air hujan bertakung, kita tidak menghapuskan hutan-hutan supaya yang dapat menakung air yang turun daripada langit, kita tidak akan mendapat bencana. Mungkin akan hazard itu akan berlaku, tetapi orang tidak akan di-impact oleh bencana itu. Saya bagi contoh di Jepun. Di Jepun tiap-tiap hari ada gempa, kecil atau besar. Tiap-tiap hari mereka ada tremor. Tetapi kita jarang dengar di Jepun orang meninggal dunia kerana gempa bumi. Saya selalu tertarik kepada rakan saya di Nepal. Dia selalu katakan, earthquakes don't kill. Maknanya gempa bumi tidak membunuh. Unsafe buildings do. Bangunan yang tidak selamat yang membunuh. Jadi di Jepun mereka membuatnya mandatory menggunakan sains untuk menggunakan retrofitting engineering supaya bangunan dan rumah sebagainya lebih bertahan impact gempa bumi. Ini satu contoh yang memang terjadi di dunia yang dapat mengurangkan, dan juga mengajar anak-anak dari kecil bagaimana hendak mengelakkan cedera daripada gempa bumi dan sebagainya. Ini juga berlaku di Bangladesh, di mana dulu banyak cyclone dan ribut, dan juga mereka menggunakan sukarelawan untuk memberitahu setiap individu di rumah apa nak buat kalau kita dengar amaran, kita lari ke tempat yang lebih selamat, kita evakuasikan kampung-kampung dan sebagainya. Jadi ini adalah menggunakan sains meteorologikal yang tepat dan juga partisipasi ataupun penglibatan masyarakat untuk mengurangkan risiko. Jadi saya nak mungkin berhenti di sini dulu untuk sebab ini
planetary health ni ataupun kesihatan planet ni sangat lebar dia punya implikasi. Sebab ia adalah satu sains di mana kita tahu bahawa kompleksiti, maknanya kerumitan dunia kita sekarang dari segi semua risiko yang kita ada memerlukan satu pendekatan yang lebih terbuka kepada sosial, sains, ekonomi dan juga politik. Jadi ini adalah pendekatan kesihatan planet yang kita amat memerlukan sekarang. Kerana masa depan kita kalau kita tidak mengambil tindakan sekarang adalah sangat membimbangkan. Terima kasih banyak kepada yang berbahagia Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud atas perkongsiannya, sedikit latar belakang yang telah disampaikan oleh beliau tentang beberapa isu semasa dan statistik yang telah ditunjukkan. Dan satu perkara yang agak membimbangkan juga, rupanya kita manusia ni lebih 80% kita mempunyai mikroplastik ya dalam sistem peredaran darah manusia, dan kemudian dia boleh transmit kepada anak juga. Jadi ini satu kebimbangan yang perlu kita tanangi, dan di sinilah kita sebabnya mempunyai program webinar pada hari ini. Kembali kepada panel pertama kita yang berbahagia, Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail. Datuk Asma, soalannya, pada pandangan Datuk, adakah kegairahan kita mengejar kemajuan ekonomi, teknologi semua ni akan memberi kesan kepada kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan alam semula jadi? Dipersilakan Datuk. Terima kasih Dr. J. Sebagai akademi sains, kalau saya bercakap saya kena tunjuk evidence lah ya. Kalau kita lihat pada slide yang dipaparkan, terdapat 4 teras matlamat pembangunan mampan atau SDG, iaitu ekosistem SDI, ekonomi, masyarakat dan alam sekitar. Dan kesemua 4 teras ini adalah penting dan saling berhubung kait. Nah, kalau kita lihat ya, selepas 64 tahun Malaysia telah berkembang pesat dan berada di beberapa kedudukan dunia yang boleh dibanggakan. Dan kita lihat di sini pertumbuhan ekonomi negara dilihat meningkat paling ketara sepanjang tempoh dari tahun 2000 hingga ke 2019 ya. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan lihat atau fokus pada garisan warna biru itu. Namun demikian kita lihat ekonomi memang hebat ya, tapi prestasi Malaysia dalam pembangunan masyarakat dan kemampanan alam sekitar dilihat kian merosot sepanjang tempoh tersebut ya. Jadi terdapat juga kalau lihat pertumbuhan ekosistem STI dalam tempoh 2000 hingga 2010 meningkat tetapi kekal statik sepanjang tahun 2010-2019. Tan Sri Jamilah telah menyatakan banyak perkara itu tadi ya, that pelajar-pelajar students di Jepun diajar daripada awal. Ini yang saya katakan konsep planetary science ya, telah diajar dari awal bagaimana mereka dapat menghindari daripada earthquake dan sebagainya. Tapi bila kita lihat di Malaysia, kegairahan ekonomi adalah lebih tinggi, tetapi dalam konsep STI, ekosistem STI telah pun menjadi kekal, dan kemerosotan alam impak kita kepada alam sekitar dan juga pada pembangunan masyarakat juga merosot. Jadi apabila akibat daripada kesihatan planet yang tidak terpelihara, ianya telah menyumbang pada implikasi kos yang sangat tinggi pada negara, dan kemungkinan kita tidak akan dapat menanggung peningkatan kos ini pada masa hadapan. Daripada 1996 hingga 2019, kerugian purata disebabkan oleh pencemaran alam sekitar setahun adalah bersamaan dengan 3% ya, keluaran dalam negara kasar ataupun GDP ya, KDNK pada tahun 2019 hingga tahun 2020. That's 3% of our GDP. Jadi perlu saya nyatakan di sini, kegairahan ya untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan janganlah
dijadikan sebagai lesen untuk kita menghalalkan pemusnahan alam sekitar. Jadi Tan Sri dah pun menceritakan bagaimana kalau kita try all sorts of health effects is now happening, tapi kita juga harus ambil kira ya sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi. Saya juga rasa tiba masanya untuk pihak industri memainkan peranan yang lebih tentang ESG ya. Untuk peranan penting dan mengambil prihatin terhadap kesihatan planet, pihak industri juga, agar perkembangan ekonomi selari dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam semula jadi. Saya rasalah sudah tiba masanya untuk kita semua prihatin. Dan Sri Jamilah dah cakap tentang anthropocene ya, kita semua harus prihatin dengan kesihatan planet dan mengorak langkah bukan saja untuk menginsankan teknologi dan merakyatkan sains, tapi juga untuk menginsankan ekonomi. Jadi sekiranya kesihatan planet ni terus diabaikan, ia akan mengakibatkan impak yang serius seperti peningkatan renjatan ekonomi secara eksponen akibat kemunculan penyakit berjangkit yang baru. Hari ini COVID, masa depan entah apa lagi yang akan berlaku. Jadi untuk makluman semua, COVID-19 sahaja telah mengakibatkan impak ekonomi di sekitar 8.1 hingga 15.8 trilion dolar di seluruh dunia. Sememangnya dunia sekarang ni saya rasa tidak mampu lagi dah dengan renjatan ekonomi yang begitu tinggi, dan kesimpulannya kita harus menjaga kesihatan planet untuk kesejahteraan kita pada masa hadapan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Asma. Begitu kita telah melihat para penonton sekalian pembentangan dari Datuk tentang 4 teras yang penting yang melibatkan STI, impak ekonomi, impak alam sekitar dan juga impak masyarakat. Ya, jadi kita melihat kegairahan ekonomi tinggi tetapi impak kepada alam sekitar telah merosot. Jadi nasihat dari beliau, tiba masanya untuk kita tuan dan puan para penonton rakyat Malaysia prihatin terhadap kesihatan planet. Jadi tuan dan puan para penonton, kita teruskan dengan panel kedua kita yang berbahagia Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Untuk soalan seterusnya Tan Sri, bolehkah Tan Sri Dr. memberi input bagaimana anjakan minda boleh dipupuk di kalangan masyarakat kita ni, termasuklah penyelidik, penggubal dasar dalaman dan juga memastikan kesejahteraan melalui kesihatan planet. Dipersilakan Tan Sri. Ya, terima kasih. Yang pertamanya ialah saya seperti Prof. Emerita juga amat percaya dan berpegang kepada evidence based, maknanya sains dan bukti di mana impak itu adalah sangat penting. Jadi kita harus terus membuat investment ataupun memberi galakan kepada ahli-ahli sains untuk terus membuat penyelidikan, terutamanya di dalam negara, untuk melihat kesan kalau kita mengabaikan kesihatan planet. Dan bila kita dapat sains dan evidence itu, kita harus dapat komunikasikan sains dan bukti di dalam bahasa yang mudah difahamkan. Ini satu daripada saya rasa kekangan di kalangan saintis ya, kerana mereka sangat teknikal di dalam approach. Dan banyak daripada research atau kajian sekarang harus lebih kepada translational. Maknanya bagaimana kita gunakan sains dan evidence itu untuk menggerakkan polisi yang bermanfaat. Dan ini memerlukan the persuasion science ya, bagaimana kita dapat memberi data-data dan input ini kepada bukan sahaja masyarakat tetapi juga mereka yang membuat dasar-dasar seperti pemimpin-pemimpin negara kita dan kementerian-kementerian dari segi teknikal. Dan itu satu. Nombor dua ialah kita kena juga menggunakan sistem education, pembelajaran. Saya amat percaya bahawa
apa yang kita bincangkan hari ini harus juga dibincangkan di sekolah-sekolah. Maknanya apa yang di kalangan peserta kita hari ini bila balik ke rumah tu bincang dengan anak. Kadang-kadang kalau kita cakap dengan anak-anak, mereka lebih peka dan lebih sensitif tentang penghapusan alam sekitar, kerosakan dan sebagainya. Mereka bimbang tentang kepupusan haiwan. Kita mesti memupuk semangat ini supaya kita semua dapat mempelajari daripada anak-anak juga, ya, bagaimana mereka lebih prihatin dan sebagainya. Dan behavioral change ini ataupun anjakan minda ini hanya akan berlaku bila kita boleh mengambil kira kesan-kesan ini dan kita internalize, maksudnya kita faham ini adalah masa yang paling baik kerana kita semua telah terkesan dengan COVID-19. Jadi masih perit lagi kita punya pengalaman, ya, dan 2 tahun lebih ini, mana yang telah kehilangan orang yang mereka sayang atau mana yang pernah sakit, mana yang terjejas ekonomi dan sebagainya, dan juga anak-anak murid yang telah terjejas pembelajaran. Jadi it's all about timing. Jadi dari segi kerajaan pula saya rasa perlu ada insentif dan juga disinsentif. Maknanya insentifnya, apakah insentif untuk rakyat kita berubah sikap? Misalnya, apakah insentif untuk mereka menggunakan transportasi awam daripada membawa kereta yang mengeluarkan banyak greenhouse gas emission dan sebagainya? Bagaimana insentif untuk perkitaran semula? Nanti saya akan bincang kemudian bagaimana kita boleh menggalakkan. Apakah pula disinsentif? Saya amat menyokong apa yang diusul di Kementerian Kesihatan hendak menggerakkan satu undang-undang di mana tidak memberi untuk ban smoking, ya, tak bagi isap rokok. So ini ada kesan yang sangat ketara kepada paru-paru anak-anak, penyakit kanser dan sebagainya. Jadi polisi-polisi yang sangat penting untuk masyarakat am perlu diambil kira. Jadi ini adalah sedikit sebanyak, dan saya selalu sebutkan kepada orang ramai, jangan fikirkan itu masalah orang lain. Maknanya itu masalah kerajaan, sebab tu kita tak boleh jalankan ni. Ini masalah yang bahasa Inggeris disebutkan kita otherize, orang lain punya problem. Sebenarnya kita sendiri dari segi individu boleh mengambil langkah-langkah untuk mengubah sikap juga. Saya sendiri, saya nak bagi contoh sebab cakap pasal orang lain tak guna kan. Saya sendiri dah berhenti makan daging merah. Maknanya daging lembu, daging kambing dan sebagainya, sebab saya tahu kesan daripada makan haiwan ini adalah sangat ketara ke atas carbon dioxide dan greenhouse gas emission. Jadi saya nak menurunkan carbon footprint saya sendiri sebab saya rasa saya nak menjadi manusia yang bertanggungjawab kepada planet saya sendiri dan melebihkan tanam sayur-sayuran sendiri, memakan sayur-sayuran dan sebagainya. Itu pun lebih baik untuk kesihatan saya dan juga tabiat untuk mengambil exercise dan sebagainya. Jadi ini adalah kita mesti bermula dari diri sendiri. Baik, terima kasih banyak yang berbahagia Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud atas perkongsiannya, iaitu sains dan bukti yang telah kita pun buat kajian yang begitu mendalam, banyak kos telah dihabiskan, tetapi dia perlu disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk yang mudah difahami, mudah dicapai. Dan kemudiannya sistem pendidikan bermula dari keluarga kita sendiri. Dari anak-anak sekecil-kecil dari keluarga kita sendiri, kita boleh mula untuk memupukkan behavioral change, ya Tan Sri, ya. Dan kemudiannya Tan Sri juga telah mula dietary dan juga menjaga kesihatan dari segi pemakanan, tidak lagi memakan daging-daging merah. Jadi kita pun sedia maklum, bulan Ramadan, bulan puasa dah hampir dekat dah ni, ya. Jadi tuan dan puan para penonton, bolehlah juga kita nak buat behavioral change menggunakan bulan yang mulia ini juga untuk memulakan kick off something yang boleh motivate kita, ya, dalam diet ini juga, insya-Allah. Kita teruskan dengan panel pertama kita yang berbahagia, Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail. Soalan seterusnya, Datuk, bagaimana sains, teknologi dan inovasi STI dapat membantu dan memberi penyelesaian ke arah menjamin kesihatan planet? Dipersilakan, Datuk. Terima kasih.
slide yang ingin saya paparkan sekarang ya, menunjukkan bahawa kita di akademi telah pun muted the idea of rangka kerja 10-10 Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi Negara ataupun dipanggil 10-10 MySTIE yang dinyatakan di dalam, yang sekarang ni telah pun dinyatakan di dalam dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara yang pada pertama kalinya menghubungkan research dan inovasi akibat sains teknologi dan sekarang ni mesti berhubung kait dengan ekonomi supaya dapat sekarang ni membawa kesejahteraan kepada rakyat. Ya. Kalau tidak, sains dan teknologi remain with the universities tapi tidak ketengahkan kepada, dibawa kepada pihak industri. Dan sekarang ni 10-10 MySTIE menjadi rangka kerja 10-10 menjadi hubung kait antara akademia dan juga dengan pihak industri. Dan sekarang ni idea tersebut telah pun menjadi part and parcel of rancangan Malaysia ke-12 ya. Dan kita lihat dia rangka kerja 10-10 ataupun 10-10 MySTIE ini, kita terdapat 10 pemacu sains dan teknologi yang dipanggil S&T drivers seperti sistem kecerdasan termaju, teknologi sensor, 4G, 5G dan sebagainya yang boleh dimanfaatkan sebagai penyelesaian kepada 10 pemacu sosioekonomi negara di mana di antaranya selari dengan kesihatan planet seperti pertanian dan perhutanan, seperti bagaimana sains teknologi boleh digunakan dalam alam sekitar dan biodiversity. Rangka kerja ini sebenarnya menggabungkan, it's a convergence of knowledge, menggabungkan semua ilmu-ilmu khazanah yang ada kepada social science, kepada sains untuk bersama-sama berganding bau untuk menyediakan penyelesaian masalah. Dan Sri dah bercakap tadi tentang impact ya. Sekarang ni kita harus translational menunjukkan impact. Jadi untuk makluman hadirin sekalian, sebagai contoh bagaimana kita menggunakan sains dan teknologi ini, kombinasi teknologi drone dan artificial intelligence, iaitu kecerdasan buatan yang telah pun dibangunkan oleh pakar dan syarikat tempatan di Malaysia telah pun berjaya menembusi pasaran luar negara dan digunakan untuk memantau, menggunakan drone dan juga artificial intelligence untuk memantau ternakan lembu di mana lokasinya lembu-lembu in the cattle industry, dan juga dapat digunakan untuk memantau aset kehutanan simpanan di Australia. Jadi kalau kita menggunakan drone, kita boleh memantau sama ada orang mencerobohi ataupun tidak hutanan simpanan yang ada. Jadi teknologi yang telah dihasilkan ini boleh diaplikasikan untuk pemantauan dan pemeliharaan biodiversity negara, yang mana data tentang biodiversity yang dikumpulkan akan dapat sekarang ini digunakan untuk analisis dan ramalan foresight tentang apakah potensi penyakit zoonotik yang akan berlaku di negara kita ya, sebab kita memang negara tropikal dan sekarang ni memang tinggi dengan biodiversity, tetapi kemungkinan besar sekiranya kita melakukan encroachment kepada area biodiversity ini akan membawa manusia lebih dekat dengan binatang, dan ini akan menularkan lagi penyakit berjangkit seperti zoonotik yang akan berlaku. Jadi kalau kita ada data-data ini, kita boleh mengetahui di manakah lokasi virus tersebut, di binatang mana ada virus tersebut dan sebagainya, dan ini akan membantu kerajaan untuk melaksanakan tindakan yang tepat dan pantas bagi menangani dan memelihara kesihatan planet negara. Selain daripada itu, teknologi kombinasi drone dan artificial intelligence juga boleh berfungsi sebagai teknologi pengawasan bagi pemburuan hidupan liar haram ataupun penguasaan untuk mengelak pencerobohan kawasan hutan simpanan negara ataupun membenteras penyeludupan haiwan dan pembuangan sisa kimia ke dalam sungai. So there's a lot of things yang boleh kita lakukan dengan menggunakan teknologi. Jadi sekiranya sekarang ni kerajaan memberi emphasis, memberi penekanan pada kesihatan planet, dan ini menjadi keutamaan untuk geran-geran penyelidikan, insya-Allah banyak lagi teknologi yang boleh dibangunkan untuk menjaga kesihatan planet. Sekian.
Terima kasih yang berbahagia Profesor Emerita Datuk Dr. Asma atas perkongsian, dan kita lihat dari 1010 MySTIE di sana dapat kita lihat hari ini sains teknologi tidak kekal hanya di universiti. Ya, dia harus dirakyatkan, ya, dirakyatkan. Jadi setiap bidang sains dan teknologi telah pun distruktur mapping dengan begitu teliti untuk dimanfaatkan orang ramai. Kita akan teruskan dengan panel seterusnya. Disebabkan masa yang begitu mencemburi kita, mungkin kita perlu ringkaskan lagi kita punya perbincangan. Kita terus ke panel kedua kita yang berbahagia Tan Sri Dr. Jamilah. Apakah peranan yang boleh dimainkan oleh perkongsian awam swasta, public-private partnership, ya, dalam mempergiatkan lagi perkongsian awam swasta ini ke arah memastikan kesihatan planet? Dipersilakan Tan Sri. Baik, kerana masa kita singkat, saya nak bagi pragmatic example, contoh-contoh yang kita lihat yang sudah pun berlaku dan sangat baik. Saya nak bincangkan tentang pembuangan sisa makanan. Di Malaysia, kita membuang 45% daripada food wastage yang sampai di landfill adalah makanan. Maknanya itu sisa makanan, dan ini adalah makanan yang masih boleh dimakan. Bukannya dia teruk, busuk dan sebagainya. Maknanya 45%. Kita boleh isi food wastage tu, maknanya pembuangan makanan tu 7 Olympic size swimming pool, maknanya kolam renang size Olympic 50 meter, 7 setiap hari. Maknanya kita boleh memberi makanan kepada 3 juta manusia 3 kali sehari dengan makanan yang kita buang. Bukan hanya pembaziran, tetapi makanan yang sampai di landfill ni akan menjadi methane, iaitu satu daripada bahan pencemaran udara yang sangat toksik. Jadi menjelang Ramadan ni, fikirlah baik-baik bila kita nak beli, bawa kontainer bekal, jangan gunakan plastik supaya kita tak dapat mikroplastik dalam darah. Tapi yang pentingnya, satu daripada cara private public partnership ialah itulah, dengan menggunakan bahan kontainer sendiri. Tetapi satu contoh yang sangat baik yang saya nak ceritakan ialah di Majlis Pembandaran Petaling Jaya, di mana Nestle dan Tetra Pak dengan dia punya extended producer responsibility itu, mereka mengambil sisa-sisa makanan dan mereka membuat pengasingan bahan-bahan seperti kotak-kotak, paket Maggi lah sebagainya, dan dikitas semula. Akibatnya kita dapat lihat penurunan 180 lori, tan lori untuk ke landfill. Itu mendapatkan satu economic benefit. Maknanya dari segi MPBJ dia kuranglah bayar berapa banyak lori nak hantar bahan sisa. Tetapi dari segi pencemaran dari bahan-bahan yang dibuang dan sisa-sisa ini, pengkitaran semula itu menjadi satu benda yang sangat baik. Jadi maknanya private public partnership ataupun kerjasama perkongsian awam swasta adalah sangat penting untuk kita melihat bagaimana kita boleh menggerakkan, mencari solusi dan inovasi yang kita dapat lakukan untuk tidak mengurangkan pencemaran dari segi bahan sisa atau sebagainya. Terima kasih Tan Sri Doktor. Satu fakta yang menarik, ya, para penonton, para pendengar sekalian, pembuangan sisa makanan yang masih boleh dimakan rupanya 45%. Bagi yang mendengar 45% ni rasanya sikit, tapi sebenarnya amount ini 45% sebenarnya boleh memberi makan 3 kali sehari kepada 3 juta manusia. 45%. How much we have wasted food, berapa banyak telah kita membazirkan makanannya. Dan juga pesan daripada Tan Sri, bulan Ramadan sudah hampir, ya, jadi marilah kita juga mengambil iktibar dan tanggungjawab juga untuk kurangkan plastik dan jangan bazir makanan. Kita akan teruskan pada panel pertama kita, ya, Datuk Asma, ya, dengan soalan seterusnya. Apakah pendapat Datuk tentang elemen pemantapan sasiah dan pemupukan nilai-nilai murni serta kerohanian di kalangan masyarakat ke arah kesihatan planet? Silakan Datuk. Ya,
Kita Tan Sri tadi telah memulakan bicara dengan konsep antroposen, ya, ini manusia sendiri yang menyebabkan perubahan ekosistem dan iklim planet secara ketara dan pantas. Jadi pendapat saya, kurangnya pengetahuan sains dan teknologi bukan lagi penyebab utama. I mean, you talk about antibiotic resistance, you talk about makan daging merah, you tahu apa akibatnya. Jadi bukan sebab pengetahuan kita dalam sains dan teknologi itu rendah, tetapi ianya lebih kepada cara untuk kita mengatasi isu perbuatan manusia dan cabaran yang berkaitan. Itu saya rasa is the crux of the problem, ya. Penggunaan teknologi semata-mata sekarang ni tidak mampu lagi dah untuk membendung bencana akibat kerosakan alam sekitar yang dilakukan oleh manusia. Kita sudah lama, ya, mengetahui jalan penyelesaian. Kalau kita makan daging merah, apa akibatnya? Kalau kita continue tu masukkan antibiotik dalam makanan binatang, apa akibatnya? Kita sudah lama mengetahui tentang apa yang kita lakukan dan jalan penyelesaian masalah yang perlu dilakukan. Tetapi kemerosotan alam semula jadi dan perubahan iklim yang disebabkan oleh tindakan manusia tetap semakin hari menjadi semakin serius. Jadi COVID-19 sendiri telah menunjukkan bahawa penyakit zoonotik menjadi semakin berisiko akibat pada tindakan kita sendiri, dan sekiranya kegagalan tersebut adalah berpunca daripada manusia sendiri, maka sebenarnya ia bukanlah disebabkan oleh kegagalan sains dan teknologi, tapi kita kena lihat pada diri sendiri itu. Oleh itu penyelesaian di luar bidang sains juga, ya, harus diperlukan. Science needs to be there, agree. Tetapi penyelesaian di luar bidang sains juga perlu, kita perlu ada, seperti nilai-nilai murni pada diri sendiri atau kerohanian bagi melengkapi usaha dan jalan penyelesaian yang berteraskan SDI. Kita tahu penggunaan plastik, tapi kita guna juga plastik tu. Pembangunan negara sekarang ni saya rasa perlu mengambil kira elemen pemantapan sahsiah dan rasa cinta pada alam sekitar. Dan perubahan ini haruslah berlaku, saya agree dengan Tan Sri, change must begin with the individual. Perubahan harus berlaku pada diri sendiri. Dan saya nyatakan di sini, it takes ordinary people to do extraordinary things. Right? Jadi kerohanian, sahsiah dan nilai-nilai murni ini hendaklah kita mantapkan untuk menyemai kesedaran agar manusia harus menghormati dan menjaga alam sekitar agar berlakunya keseimbangan antara pembangunan dan pemeliharaan alam. Mahatma Gandhi ada menyatakan, ya, sekiranya kedua-dua sains dan kerohanian bergerak seiring, maka kita boleh mencipta syurga di muka bumi ini. Jadi dengan itu usaha untuk memperkasakan masyarakat melalui pendekatan sains masyarakat, for example citizen science, kita boleh mulakan untuk memelihara dan memantau, sama-sama kita memantau persekitaran kita. Ini adalah penting, ya, dan ia melengkapkan pendekatan keseluruhan masyarakat, iaitu whole society approach bagi kesihatan planet yang dihasratkan. Kita juga perlu bekerjasama dengan badan bukan kerajaan ataupun NGO dan juga bekerjasama dengan komuniti bagi pelaksanaan komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam yang berterusan untuk membangunkan aktiviti sains masyarakat dalam kalangan masyarakat. Education satu-satunya perlu kita lakukan juga. Saya memang berpendapat daripada sekolah lagi kita harus mengajar tentang planetary science, konsep kesihatan planet kepada pelajar kanak-kanak daripada sekolah, sehingga kan pelajar-pelajar universiti juga harus mengetahui tentang konsep planetary science, dan ini adalah perubahan dalam kurikulum yang perlu diwujudkan. Jadi melalui Young Scientist Network ASM yang tentang komunikasi, saya percaya diketuai oleh moderator kita Dr. J sendiri, akan terus mengusaha dan melaksanakan usaha untuk memberi komunikasi sains yang boleh difahami oleh masyarakat. Betul Tan Sri, ASM sudah mula mengorak langkah dengan Fascinate, dengan COVID-19 fact sheet dan sebagainya yang kita lakukan dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Chinese, bahasa India, semua dengan konsep yang orang rakyat boleh faham. Dan tahun ini
saya rasa kesihatan planet menjadi tumpuan ASM dan YSN juga untuk mula melibatkan orang ramai dalam perkara ini. So saya ingin sekali lagi lah menyeru agar kita semua dapat bekerjasama untuk melaksanakan usaha memelihara kesihatan planet. Terima kasih. Terima kasih Dato' Asma. Ya, satu quote yang begitu menusuk kalbu saya ya juga ya. Change must begin from the people. Yang mana sebenarnya awareness lah. Kita dah ada sains, kita dah ada teknologi, ilmu dah ada. Bukan lagi alasan kenapa kita tidak mengambil tindakan. Dan tindakan itu haruslah bermula dari kita sendiri. Baik, kita teruskan dengan panel seterusnya, panel kedua kita yang berbahagia Tan Sri Dr. Jamilah. Soalan seterusnya saya ingin juga menggabungkan terus ya, kalau izinkan saya Tan Sri. Kita akan mengupaskan soalan ini dan terus juga kita wrap up disebabkan masa yang begitu suntuk. Bolehkah Tan Sri memberi contoh perkongsian awam swasta yang telah berjaya dalam konteks ini dan juga apakah harapan Tan Sri kepada seluruh lapisan masyarakat kita dalam menyokong usaha kesihatan planet? Dipersilakan Tan Sri. Ya, terima kasih Dr. J. Saya telah memberi contoh Nestle dan MDPJ, itu adalah satu contoh yang saya rasa yang jelas. Ada banyak lagi contoh sebenarnya, tapi biarlah saya fokus pada the second part of your question soalan itu. Apakah harapan ya? Seperti juga Prof Dato' Asma, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Emeritus. Tetapi bagi saya hendak semua yang mengikuti webinar ini cubalah fikirkan apakah tanggungjawab kita sebagai seorang insan atas dunia ini. Bagi saya sebagai seorang yang beragama Islam, saya memegang kepada maqasid syariah. Maksudnya saya ada tanggungjawab kepada din, kepada manusia lain dan juga alam sekitar. Dan ini adalah sangat penting. Dan ini bukan saja di dalam agama Islam. Semua agama menyuruh kita menjaga relationship kita atau bagaimana kita bertindak sesama manusia, sesama haiwan, bersama dengan alam sekitar. Dan ini kita kena pegang dengan teguh. Yang keduanya ialah apakah moyang yang kita hendak menjadi kepada cucu cicit yang akan berikutan pada masa depan? Apakah mereka akan melihat kita sebagai moyang yang tidak bertanggungjawab ataupun moyang yang telah cuba untuk membuat dunia ini lebih selesa dan selamat bagi mereka? Kalau saya lihat kan moyang-moyang saya dulu yang mengalami peperangan dunia kedua dan bagaimana mereka bertungkus lumus agar saya dapat mendapat pelajaran dan mencapai kejayaan di masa ini, saya rasa hutang budi. Adakah mereka akan hutang budi kepada kita kalau kita tidak menjaga planet yang mereka akan mewarisi ini? Yang ketiga saya nak sebutkan ialah kepentingannya pembelajaran, ya, money education. Saya akan ingin bekerjasama dengan Dr. J dan juga Akademi Sains untuk kita meneruskan dan membuat kesihatan planet, sains kesihatan planet ini lebih difahami ramai. Dan saya ingin berkongsi satu tindakan yang kita buat sekarang di Sunway University di mana saya bekerja, ialah kami membuat satu MPU, mata pelajaran umum, iaitu akan menjadi mata pelajaran umum yang mandatory, maknanya mesti buat dari 2024 di dalam bidang kesihatan planet. Bermakna semua yang lulus ataupun mahasiswa yang keluar daripada Sunway University dari tahun yang dari 2024 akan mendapat pelajaran planetary health supaya mereka, walaupun mereka menjadi accountant atau engineer ataupun culinary arts expert ataupun sebagainya, akan lebih sensitif dan lebih peka terhadap kesan mereka ke atas planet, dan mudah-mudahan mereka menjadi dewasa yang bertanggungjawab dan membuat mencari rezeki dengan cara juga mengambil kira
kesihatan planet. Jadi ini perlu kita teruskan pada semua universiti dan kita ingin mengongsi pengalaman kita dan bahan-bahan kita insya-Allah dengan semua universiti, dan kita juga, saya sebagai ahli lembaga alam, kita akan membuat satu survey sekarang tentang pengetahuan alam sekitar di kalangan kanak-kanak sekolah supaya Kementerian Pendidikan boleh menimbulkan satu kurikulum untuk pengetahuan tentang alam sekitar supaya dapat diajar di sekolah-sekolah. Baik, banyak Tan Sri Dr. Jamilah. Saya mohon maaf ya, komputer saya crash tiba-tiba ya. Jadi saya alhamdulillah kita ada the second device, always a backup ya. Saya mohon maaf atas masalah teknikal dia. Tapi kita dapat dengar ya harapan daripada Tan Sri yang begitu cantik dan harus kita mengambil iktibar ya. Satu kenyataan yang begitu cantik yang buat saya terus insaf sekejap. Kita nak jadi contoh moyang yang macam mana kepada generasi kita nanti. Jadi sekaranglah kita kena corakkan. Dan macam mana kita nak tinggalkan bumi kita, planet ini kepada generasi yang akan datang, anak-anak kita dan seterusnya. Baik tuan dan puan, itulah harapan dari Tan Sri. Kita teruskan kepada panel pertama kita, iaitu yang berbahagia Profesor Emerita Dato' Dr. Asma Ismail. Kita juga ingin dengar sepatah dua kata dari Dato', dari hatinya, apakah dari segi perspektif ASN dan Dato' sendiri, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh semua pihak termasuk masyarakat dalam menjayakan usaha memastikan kesihatan planet. Silakan Dato'. Okey, terima kasih. Saya nak menyahut Tan Sri menyatakan tentang moyang nanti ya. I'm going to use the Native American proverb yang menyatakan we do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. Jadi Malaysia kan tidak boleh berterusan lah dalam trajektori pembangunan ekonomi yang mengorbankan alam semula jadi. Jadi sudah tiba masanya untuk kita bergerak ke arah pendekatan dan penyelesaian yang mengutamakan manusia, people centric, mengutamakan alam semula jadi, nature centric, dan mengutamakan nilai-nilai murni atau kerohanian, values centric. Ya. Jadi dalam konteks ini semua pihak yang terlibat, tidak kiralah sama ada kerajaan ke institusi ke industri ataupun masyarakat sekarang ini perlu mengambil tindakan bersepadu dan menyeluruh melalui pendekatan keseluruhan kerajaan. That means no longer silo but it's a whole government approach, dan whole government approach pun tidak boleh berjalan dengan baik sekiranya tidak ada whole society approach, yakni pendekatan keseluruhan masyarakat. Yang kedua-duanya harus seiring ya untuk lebih proaktif dalam melaksanakan usaha kesihatan planet. Satu lagi yang perlu saya nyatakan di sini, anjakan minda. Kita boleh ada polisi, kita boleh adakan tentang knowledge, tetapi kalau tak berlaku anjakan minda di kalangan masyarakat, di kalangan kita semua, ini maknanya perubahan juga tidak akan berlaku. Jadi bagi menerapkan nilai-nilai murni, kerohanian, kesedaran tentang kesihatan planet serta pelaksanaan secara menyeluruh adalah lebih baik. Saya memang setuju dengan Tan Sri untuk kita adakan kurikulum wajib ya tentang kesihatan planet bagi pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah dan juga di universiti, sebab pelajar-pelajar terutamanya pelajar-pelajar postgraduate apabila mereka melakukan penyelidikan harus sekarang ini be nature centric as well as human centric and value centric rather than just be technology centric. Jadi saya berpendapat pendidikan tentang kesihatan planet sekarang ini dapat membawa perubahan dan insya-Allah kesedaran di kalangan generasi masa hadapan. Selain daripada itu, geran penyelidikan juga harus memberi penekanan agar penyelesaian masalah yang dihasilkan sekarang perlu menjaga kesihatan planet. Kalau dia punya penyelesaian is not green, mungkin kita tidak luluskan geran tersebut. Supaya barulah kita ni dapat menjadi sebuah negara yang maju, terangkum dan lestari. Ekosistem negara juga perlu beralih
daripada pembangunan yang menekankan keuntungan, iaitu profit maximization, kepada tujuan, iaitu purpose maximization, bagi pulangan bukan setakat ROI tetapi pulangan ROV, pulangan nilai, return of values, yang memanfaatkan rakyat dan planet. Jadi sudah tiba masanya untuk kita, saya katakan sekali lagi, menginsankan ekonomi. Jadi nasihat saya untuk menjadi negara berteknologi tinggi menjelang tahun 2030, Malaysia memerlukan perubahan sistemik yang komprehensif, bukan silo based, bukan piecemeal, serta pendekatan keseluruhan kerajaan dan keseluruhan masyarakat yang lebih kukuh untuk kita menangani isu kesihatan planet. Kesihatan planet memerlukan kerjasama dan juga perubahan minda, bukan saja oleh keluarga Malaysia tetapi juga perubahan minda oleh masyarakat dunia, because this is not a local issue, this is a global issue. Remember, bila kita buat semua benda ni, remember that what you do has greater impact than what you say. Sebab kita ni hari ini ada webinar, kita banyak bercakap, tapi at the end of the day, what you do has greater impact than what you say. Apa yang kita lakukan adalah lebih baik impaknya daripada apa yang kita perkatakan. Jadi kita, tuan-tuan dan puan-puan, perlu menjaga kesihatan planet sebab kita sudah tidak ada pilihan untuk adakan planet B. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Asma atas perkongsian dan harapan beliau. Kita sudah pun di hujung sesi ini, tuan dan puan para penonton sekalian. Kita telah mendengar perkupasan dari sudut pandangan ekosistem STIE, pentadbiran urus STI, dan juga kita dengar dari Tan Sri juga kesihatan awam, kesihatan planet, dan kemudian hari ini satu kesimpulan kita dah dengar banyak fakta, banyak dah ilmu sains teknologi semua, dia ada banyak kajian dia. Next is, what are you going to do about it? Para penonton sekalian, apakah anda akan lakukan selepas menegari dan mendapati dan bermanfaat daripada webinar hasil kajian para saintis? Jadi nak jadi nenek moyang yang macam mana? Anda tentukan, tuan dan puan, para penonton sekalian. What you do has greater impact than what you see. Jadi, jom kita buktikan kepada planet kita dengan tindakan kita. Oleh itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dua panel kita yang berbahagia, Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail, yang berbahagia Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud atas perkongsiannya begitu menakjubkan dan begitu so deep lah, Tan Sri and Doktor. Thank you very much. The word thank you pun tak cukup dah nak thank you. We are so proud dan kita berasa bertuah pada hari ini di dua panel ini. Dan teruskan kepada para hadirin dan para penonton sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan anda sepanjang sesi ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.